Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali dalam channel Cikgu Man. Okey, terima kasih kepada yang kembali ke channel ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Cikgu untuk memberi lebih semangat kepada Cikgu menghasilkan video-video untuk pembelajaran kamu di rumah. Okey, terima kasih kepada yang dah subscribe. Okey, kali ini untuk mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5, kita nak sambung tapi seperti biasa, apa saja bahan yang cikgu gunakan pada hari ini ataupun bila-bila pun adalah berpandukan kepada buku teks rasmi yang digunakan selama ini. Jadi kamu jangan risau kalau kamu tiada buku teks. Jangan risau, seperti biasa cikgu memaparkan segalanya daripada buku teks Pendidikan Kesihatan. Okey, untuk kali ini kita nak sambung dengan subtajuk keselamatan, iaitu pengaruh rakan sebaya, merujuk buku teks pada muka surat 90. Okey, jom kita nak tengok pengaruh rakan sebaya. Kita nak tengok muka surat ini, kita baca dulu apa yang ada pada muka surat ini. Jom sama-sama. Okey, cikgu baca, kamu pun baca sama-sama. Boleh? Alright. Rakan sebaya ialah sekumpulan orang yang berada dalam lingkungan umur yang sama atau hampir sebaya antara satu sama lain. Pengaruh rakan sebaya banyak mempengaruhi sikap dan akhlak remaja. Oleh itu, kamu perlu mengetahui pengaruh positif dan negatif rakan sebaya dalam kehidupan harian. Kena ingat tu, rakan sebaya adalah rakan-rakan sekelas kamu. Mungkin juga kawasan kejiranan kamu. Kawan-kawan yang dekat dengan kamu, mungkin yang selalu tempat kamu bermain, belajar sama-sama. Okey, kena ingat ya, rakan sebaya mempunyai pengaruh positif atau negatif. Boleh membawa kedua-duanya atau boleh membawa kepada salah satunya. Jadi kamu kena kenal pasti, kamu kena tahu adakah kawan kamu ini memberi pengaruh yang baik atau buruk kepada kamu. Kamu kena nilai. Selepas habis belajar ini, kita akan nilai sama-sama siapakah kawan sekeliling kita dan apakah pengaruh yang dia bawa dalam hidup kita selama ini. Boleh? Okey, jom kita tengok masih dalam carta pada muka surat 90 ini. Dia ada satu peta di situ, peta minda. Okey, dalam carta ini dia telah bahagikan pengaruh rakan sebaya kepada dua. Yang pertama positif dan yang di bawah negatif. Yang hijau itu kebanyakannya adalah pengaruh positif. Jom kita tengok yang pertama, menghormati rakan. Okey, kawan yang baik adalah yang positif, dia ajak kawan untuk respect kawan. Tidak bully kawan, tidak mencuri harta kawan, usik-usik kawan, tak. Yang kedua, rajin belajar. Ya, selalu ajak kita ulang kaji. Jom kita buat homework sama-sama. Yang ketiga, jujur. Dia jujur dengan kita. Dia tak pernah menipu, dia tidak memainkan kita. Dia seorang yang jujur. Menepati masa. Kalau contohnya, waktu ini adalah waktu untuk kita belajar. Okey, kita kena belajar waktu ni. Dia tak ada nak menyelat-nyelat. Kalau janji pukul 10 nak belajar, 10 lah belajar. Dia tak datang lambat ataupun dia lengah-lengahkan masa. Ajak tengok TV dulu, ajak main game dulu. Okey? Alright, jom kita tengok apakah antara pengaruh rakan sebaya yang mempunyai unsur negatif. Membuli. Dia suka bully orang. Kadang-kadang kamu pun kena bully tapi kamu rasa itu kawan aku, gelak je. Ataupun dia ajak kita bully orang lain. Ajak bully adik-adik yang lebih kecil. Itu bahaya. Seterusnya, pengaruh negatif yang ada, penyalahgunaan bahan inhalan. Bahan inhalan ini barangan penyalahgunaan bahan inhalan. Bahan inhalan adalah bahan yang boleh membuatkan kita menjadi high ataupun dia hampir membawa kepada dadah. Ia permulaan kepada dadah. Bahan inhalan, gam dan sebagainya. Kena dijauhi. Ketiga, menghisap rokok. Jom cuba, ajak cuba. Vape, rokok. Pada masa kini vape. Sama je vape dengan rokok tu. Itu adalah pengaruh negatif daripada kawan-kawan kita. Dan satu lagi, ponting sekolah. Yang rajin mengajak ponting sekolah. Bukan saya kat ponting sekolah, kadang ponting kelas pun. Jom kita pergi tandas. Jom round satu sekolah. Sebab tak nak masuk mata pelajaran tertentu. Dia memilih-milih. Kalau ponting sekolah ni dah tentulah dia pergi ke mana, ajak kamu lepak di tempat-tempat yang tersembunyi ataupun pergi ke shopping kompleks dan sebagainya, membawa pengaruh yang negatif. Okey, jom kita nak bergerak ke muka surat seterusnya, muka surat 91. Kita nak tengok positif dan negatif yang tadi. Jom kita teruskan lebih mendalam. Okey, jom kita baca.
Kamu perlu mengetahui pengaruh positif dan negatif rakan sebaya dalam kehidupan harian. Pengaruh rakan sebaya sama ada yang positif atau negatif akan memberikan kesan kepada kehidupan harian. Okey, dia memberi kesan. Bantu Farid untuk memilih rakan sebaya yang positif agar dia dapat menjadi seorang murid yang baik dan berakhlak mulia. Jom kita bantu Farid. Adakah ini kawan-kawan yang boleh dijadikan kawan? Atau ini orang yang perlu kita jarakkan sedikit hubungan dengan dia sebagai seorang kawan tu. Mungkin boleh berkawan tapi kena jarak dan tidak boleh jadikan kawan baik. Okey, jom kita tengok. Pengaruh yang pertama, kamu nyatakan pada cikgu. Adakah ini pengaruh negatif atau positif melalui gambar dan petikannya? Penyataannya. Okey. Hasnah yang menjadi suri tauladan. Tengok tu dia kata. Farid tengah fikir. Hasnah ni yang menjadi suri tauladan. Kenapa Hasnah ni mengajar? Oh, Hasnah ni suka memanah. Aktiviti memanah ni positif ke negatif? Kamu fikirkan macam mana? Adakah dia boleh dijadikan kawan? Seterusnya yang kedua, Iwan yang suka membuli. Oops. Tadi kita dah cakapkan ini adalah pengaruh sesuai tak Iwan ni dijadikan kawan? Yang ketiga, Farid, come on Farid. Yang ketiga ni, Raju, Ahmad dan Ahmeng yang menghormati rakan. Adakah ini rakan yang Farid dan kamu nak? Yang keempat, Robert dan Gopal yang suka membantu rakan. Macam mana Robert dan Gopal? Sesuai tak dijadikan kawan Farid? Seterusnya, Zita yang pemarah. Oh, kamu suka tak kalau kawan kamu suka marah-marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit sentap? Jadi Farid sesuai tak nak berkawan dengan Zita? Seterusnya, jadi pilihan kawan lagi, Zali dan Kudin yang rajin mengulang kaji pelajaran. Ini pengaruh yang positif ke negatif? Jadi sesuai tak Farid ataupun kamu menjadikan Zali dan Kudin sebagai seorang rakan? Dan yang terakhir, John dan Atan yang suka melepak. Seronok lepak ni. Tak buat apa-apa. Lepak, gelak, ketawa, sembang-sembang, usik orang, cerita itu ini. Tetapi sesuai tak untuk Farid jadikan kawan? Jadi untuk kamu perlu fikirkan juga, selain pada Farid, adakah ciri-ciri tadi ini sesuai dijadikan kawan ataupun tidak? Tepuk dada, tanya selera. Kamu yang akan tentukan apa yang kamu hendak jadi. Jadi sudah pasti kamu tahu kawan bagaimana yang sesuai untuk kamu. Baik, seterusnya pada muka surat 92, buku teks, saya teruskan. Okey, ikut yang positif, tinggalkan yang negatif. Okey, mari kita tengok apa yang ada pada muka surat ini. Ramli sering tidak hadir ke sekolah. Dia cuba mempengaruhi Zaris supaya mengikut sikapnya yang negatif itu. Dahlah selalu tak datang sekolah. Lepas tu nak ngajak orang lain pula join Okey, Zaris dan rakan-rakannya berbincang tentang cara untuk mengatasi perangai negatif si Ramli itu. Kamu juga sepatutnya tidak terpengaruh dengan sikap negatif Ramli. Ada tak kamu kawan yang macam Ramli? Yang pernah mengajak kamu untuk tak payah pergi sekolah lah hari ni. Esok kita ponting nak. Yang lebih buruknya, di rumah dia siap berpakaian baju sekolah pagi-pagi ni. Tapi sebenarnya dia tidak pergi ke sekolah. Dia mengona pula ke tempat lain. Kemana cikgu pun tak tahu. Ini kita kena bawa polis ni pergi round cari ni. Okey, jom kita tengok dialog antara Zaris dengan kawan-kawannya. Okey, apa kata Zaris? Ramli mengajak saya ponting sekolah. Dia mengadu pada kawan-kawan dia. Apa respon kawan dia? Bagaimana kita hendak mengatasi pengaruh negatif si Ramli ni kawan-kawan dia baik ni. Bincang apa yang perlu dibuat untuk menghindarkan pengaruh negatif itu. Katakan tidak jika dia mengajak kita melakukan perkara negatif. Say no to Ramli. Sorry Ramli, aku tak nak ponting. Kan? Kita perlu melaporkan kepada guru. Ada satu cadangan. Bagus. Cadangan ini perlu dilaporkan kepada guru bimbingan dan kaunseling, mungkin guru disiplin, guru kelas, ustaz, ustazah atau siapa saja guru yang kamu percaya di sekolah. Ceritakan sikap kawan kamu.
supaya guru ini dapat membantu kamu dan juga dapat membantu Ramli. Dan dialog yang terakhir tu, saya akan cuba menasihati dia agar berubah menjadi lebih baik. Kalau kamu ada kemampuan, maka gunalah kemampuan kamu untuk tegur dia kalau dia dengar cakap kamu. Tapi kalau sebaliknya, apakah cara yang terbaik? Mungkin melaporkan kepada guru lagi, kepada ibu bapa dan sebagainya. Kalau boleh nasihatlah. Tapi kalau tak boleh, apa lagi yang mampu kita lakukan? Dan paling last sekali lah, yang terakhir pilihan yang kita ada apa dia? Kita hindarilah diri kita daripada kawan-kawan yang macam itu, macam si Ramli. Okey, kita dah selesai dengan tajuk ini berkaitan dengan pengaruh rakan sebaya. Di sekolah kita ada contoh-contoh yang baik. Kawan-kawan kita tengok pandang kanan, pandang kiri, tengok ada tak kawan-kawan yang baik yang boleh dijadikan sahabat. Kadang-kadang memang betul kawan kita ada sedikit lah ciri-ciri yang nakal tu, tapi dia masih ada banyak lagi peratus je sikap dia yang baik. Okey, tak ada masalah. Jadi kita azam sama-sama untuk kita juga menjadi kawan yang baik, dia juga kawan yang baik. Jadi sama-sama menjadi sahabat yang baik yang boleh membawa ke jalan yang lurus dan terusnya membawa kamu kepada kejayaan, insya-Allah. Okey, jom di bawah cikgu nak kamu tulis nama, tulis kelas dan juga sekolah mana untuk share bersama dengan cikgu. Kalau kamu tahu apakah ciri-ciri lain selain yang telah kita bincangkan dalam tajuk ini, ciri-ciri negatif dan positif lain. Jika tadi kita dah tengok kan ada beberapa ciri, 4 positif, 4 negatif. Contoh yang positif tadi ialah menghormati rakan, rajin belajar, jujur dan menepati masa. Manakala sifat negatif yang kita bincangkan tadi, membuli, menyalahguna bahan inhalan, menghisap rokok dan puting sekolah. Ada tak lagi ciri-ciri pengaruh rakan sebaya yang positif yang kamu tahu yang mungkin boleh kita beritahu pada kawan-kawan kita? Tulis di ruangan komen. Begitu juga, apakah ciri pengaruh rakan sebaya yang negatif yang kamu tahu yang tiada dalam buku teks? Okey? Cikgu tunggu. Jadi jangan lupa subscribe dulu channel cikgu. Terima kasih yang telah menonton dan belajar sama-sama. Ingat, tagline cikgu, kita nak belajar dengan santai dan mudah. Jadi jangan pening-pening kepala. Kita belajar untuk ilmu, kita belajar untuk hidup. Okey, untuk itu stay safe, terus kekal di rumah, jaga keselamatan kamu dan ahli keluarga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.